Kampung di Malaysia, kawasan mundur. Suatu perjalanan yang mengubah perspektif. Adakah kawasan kampung di Malaysia ini kawasan untuk orang miskin? Empat orang mahasiswi dari sebuah universiti terkemuka di Kuala Lumpur telah melawat sebuah kampung di Terengganu. Sebelum memulakan perjalanan, mereka sudah pun membuat kesimpulan bahwa kampung di pantai timur Malaysia adalah sebuah tempat yang mundur dan miskin. Sudah tentu ia sebuah kawasan yang usang dan tidak bermaya fikir mereka. Dengan tanggapan inilah mereka memulakan pengembaraan mereka. Namun, setibanya di sana, apa yang terpapar di hadapan mata mereka berempat adalah pemandangan yang sama sekali berbeza daripada imajinasi mereka. Jalan raya yang sempurna, kehidupan yang harmoni dengan alam semula, jadi serta raut wajah penduduk yang tenang dan damai. Realiti sebenar kampung di Malaysia membuatkan mereka terdiam 1.000 bahasa dan perasaan mereka perlahan-lahan mula berubah. Apakah sebenarnya perubahan yang berlaku dalam pemikiran mereka? Mari kita ikuti kisah ini bersama-sama. Aina, Melisa, Liana, dan Zulaikha merupakan 4 orang rakan sekelas yang menuntut di sebuah universiti berprestige di Kuala Lumpur. Mereka amat yakin bahwa Malaysia yang terus membangun dengan pesat, terutamanya di Lembah Klang, merupakan kemuncak kemajuan negara, manakala negeri-negeri lain terutamanya di pantai timur telah ketinggalan dari segi ekonomi dan budaya. Aina yang sering bertindak sebagai ketua mempunyai keyakinan diri yang sangat tinggi. Dia seringkali mengatakan bahwa kawasan luar bandar sudah lapuk dan langsung tidak dapat menandingi pembangunan pesat di Kuala Lumpur. Pada suatu tengah hari ketika waktu rehat mereka berempat sedang berbincang di sebuah kafe tentang destinasi percutian untuk cuti semester yang akan datang. Liana sambil memegang telepon pintarnya berkata, "Cuti kali ini panjang seronok juga kalau dapat pergi kemana-mana." Zulaikha secara berseloroh mencadangkan apa kata kita pergi ke sebuah kampung di Terengganu. Lagipun tempat itu pastinya penuh dengan rumah-rumah usang yang didiami oleh orang-orang miskin kan? Cadangan itu membuatkan mata Aina bersinar. Ide yang bagus. Mari kita pergi dan lihat sendiri betapa teruknya keadaan kampung di sana. Kita boleh jadikan ia sebagai bukti dan siarkan di media sosial supaya semua orang tahu keadaan sebenar di kawasan luar bandar. Melissa, walaupun sedikit teragak-agak melihat semangat rakan-rakannya yang berkobar-kobar dan akhirnya bersetuju. Mungkin menarik juga untuk kita lihat sendiri. Dalam merancang destinasi, mereka sengaja mencari tempat yang boleh memperlihatkan gambaran kemunduran di Terengganu. Oleh itu, mereka memilih sebuah perkampungan nelayan yang agak terpencil karena mereka mendengar bahwa ia jauh dari bandar besar dan ramai anak muda telah berhijrah keluar. Kalau di kampung nelayan itu pasti banyak pemandangan yang terbiar. Ia tempat yang paling sesuai untuk kita mengesahkan keadaan sebenar kampung di Malaysia, kata Liana sambil tersenyum. Namun, perjalanan ini bakal menjadi sebuah pengalaman yang jauh di luar jangkaan mereka. Hanya selepas itu barulah mereka menyadari bahwa dunia kampung di Malaysia adalah sebuah dunia yang sama sekali berbeza daripada apa yang mereka pikirkan. Setelah rancangan perjalanan dimuktamadkan, Aina mengistiharkannya di media sosial. Tunggu kami datang, kami akan dedahkan wajah sebenar kampung di pantai timur, pasti penuh dengan pemandangan terbiar rumah-rumah usang dan pekan yang tidak bermaya. Zulaikha turut menyahut. Betul tuh, kalau dibandingkan dengan bandar-bandar di Cina, yang pernah kita lawat pasti jauh terkebelakang. Di sisi lain, Melissa mempunyai perasaan yang sedikit berbeza. Dia menaruh minat terhadap budaya tempatan dan pernah melihat keindahan lanskap serta kehidupan masyarakat pantai timur melalui film dan musik. Namun dia terpengaruh dengan semangat Aina dan Zulaikha, lalu tidak menyuarakan pendapatnya. Liana sebagai seorang pempengaruh media sosial, mula bersiap sedia untuk mempromosikan keadaan menyedihkan di kampung tersebut. Selepas aku sunting gambar dan video dari perjalanan ini, dan muat naik pasti pengikut aku akan suka. Ini peluang yang baik untuk menyampaikan realiti sebenar Malaysia. Dia mengosongkan setoran telepon pintarnya dan menyiapkan peralatan rakamannya. Mereka berempat membeli tiket bus ekspres ke Terengganu dan menyelesaikan semua persiapan perjalanan. Sehari sebelum bertolak, Aina sekali lagi berkata kepada rakan-rakannya, "Melalui perjalanan ini, kita akan membongkar kebenaran tentang kampung di Malaysia dan menyampaikannya kepada seluruh dunia." Zulaikha juga mengangguk dan tersenyum sinis. Kalau keadaannya seperti kawasan Setinggan itu akan menjadi bahan kandungan yang terbaik. Dalam suasana sedemikian, Melissa merasa sedikit gelisah. Betulkah keadaan kampung di sana seteruk itu?
Namun dia tidak meluahkan keraguannya. Dia memutuskan untuk melihat dengan matanya sendiri semasa perjalanan nanti. Maka bermulalah perjalanan empat sekawan ini untuk mengesahkan keadaan sebenar kampung di Malaysia. Namun apa yang bakal mereka saksikan di Terengganu adalah sebuah dunia yang jauh melampaui imajinasi mereka. Hari yang dinanti-nantikan akhirnya tiba. Mereka berempat berkumpul di Terminal Bersepadu Selatan TBS dan menaiki bus ekspres menuju ke Terengganu. Di dalam bus, mereka masih berbincang. Stesen bus di sana mesti kecil dan lama kan? Sebaik sahaja kita, sampai kita terus buat siaran langsung di media sosial untuk tunjukkan betapa mundurnya tempat itu. Namun, sebaik sahaja mereka menjejakkan kaki di terminal bus Kuala Terengganu, langkah mereka terhenti seketika. Terminal itu luas dilengkapi dengan kemudahan modern dan setiap sudut kelihatan bersih dan tersusun. Liana mengeluarkan telepon pintarnya sambil merakam video. Dia bergumam, "Jauh lebih cantik daripada yang aku bayangkan." Zulaikha coba berdalih, "Allah, ini kan pintu masuk utama ke negeri ini. Tunggulah sampai kita masuk ke kawasan kampung, pasti akan jadi seperti yang kita bayangkan." Dari terminal mereka menaiki taksi untuk ke destinasi mereka, dan lebih banyak kejutan menanti. Jalan raya yang mereka lalui elok berturap, dan persekitaran bandar Kuala Terengganu kelihatan sangat teratur. Melisa yang melihat keluar tingkap berkata, "Sangat teratur di luar jangkaan aku." Tetapi Aina seolah-olah coba meyakinkan dirinya menjawab, "Belum lagi. Tunggu kita sampai ke kampung yang sebenar, barulah kita akan nampak realiti Malaysia." Kemudian mereka tiba di pekan kecil berhampiran kampung tujuan mereka. Sekali lagi mereka terkejut. Walaupun tidak ramai, orang pekan itu sangat kemas, dan tiada satupun sampah kelihatan di atas jalan. Ketika berjalan di sekitar pekan, mereka mendapati jalan-jalan ditar dengan sempurna dan setiap bangunan dijaga dengan baik. Inikah kampung di Malaysia?" Zulaikha berbisik kebingungan. Liana tergesa-gesa mengeluarkan telepon pintarnya. Sambil mengambil gambar, dia berkata dengan nada goyah, "Kenapa? Kenapa sama sekali berbeza dengan apa yang aku pikirkan? Penduduk tempatan juga tidak seperti yang mereka sangkakan. Mereka ramah dan mesra dengan senang hati menunjukkan arah kepada mereka sebagai pelancong." Melisa berkata, "Suasananya terasa sangat berbeza dengan di KL. Kan Zulaikha juga buat kali pertama mengakui dengan jujur. Nampaknya macam menarik juga. Pada ketika ini, keraguan sudah mulai timbul di dalam hati mereka. Tapi kita belum lihat kampung yang sebenar. Destinasi seterusnya adalah kawasan yang lebih pedalaman. Di sanalah kita akan dapat lihat wajah sebenar," kata Aina. Lalu mereka berempat meneruskan perjalanan menuju ke destinasi seterusnya, sebuah kawasan yang lebih jauh ke pedalaman. Dari pekan kecil, mereka menaiki bus henti-henti dan melangkah lebih jauh ke pedalaman Terengganu. Dari tingkap bus, terbentang pemandangan sawah padi yang menghijau saujana mata memandang, pucuk padi yang menghijau bergoyang ditiup angin, dan kedengaran bunyi deruan air dari anak sungai berdekatan. Zulaikha memandang keluar tingkap dan bergumam, "Alam semula jadi seluas ini. Kenapa orang kampung masih mau tinggal di sini?" Di dalam hatinya masih terlekat stereotip bahwa kampung adalah kawasan yang serba kekurangan dan mundur. Setelah turun dari bus, terbentang di hadapan mereka pemandangan yang indah seperti dalam lukisan. Rumah-rumah kampung tradisional Melayu tersusun rapi, dengan halaman yang dihiasi bunga-bungaan berwarna-warni, jalan-jalan ditar dengan elok, dan tiada secebis sampah pun di atas tanah. Pemandangan yang sama sekali berbeza daripada jangkaan ini membuatkan Liana secara spontan mengangkat telepon pintarnya dan mula mengambil gambar. "Tunggu sekejap, betulkah ini kampung di Malaysia yang kita bayangkan?" Semasa bersiar-siar di sekitar kampung, mereka terjumpa sebuah kedai kraft tangan tempatan. Di pintu masuknya tersusun perhiasan buatan tangan dan kain tenunan. Di dalam kedai seorang wanita berusia emas menyambut mereka dengan senyuman. Aina memandang sekeliling kedai dengan acuh tak acuh dan berbisik, "Barang macam ni siapa yang nak beli?" Namun pemilik kedai itu berkata dengan bangga, "Kami sangat menghargai seni tangan ini yang diwarisi turun-temurun." Mendengar kata-kata itu, Melisa sedikit terkejut dan berkata, "Orang yang tinggal di sini sangat berbangga dengan budaya mereka ya." Zulaikha walaupun masih ragu-ragu melihat cara hidup penduduk yang tenang dan penuh kebanggaan, dan pikirannya mula berubah sedikit demi sedikit. Tiba waktu makan tengah hari, mereka berempat memutuskan untuk masuk ke sebuah warung kecil. Warung itu menyajikan masakan yang menggunakan sayur-sayuran segar
dari kebun tempatan dan sambal buatan sendiri. Walaupun hidangannya ringkas, ia penuh dengan kehangatan. Sebaik saja merasai hidangan itu, mata Zulaikha terbeliak. Sedapnya dia tidak dapat menahan rasa terkejutnya. Aina, walaupun pada mulanya makan dengan berat hati, keenakan, dan kesegaran, rasa masakan itu membuatnya turut bergumam. Padahal tempat macam Nije, begitulah stereotip mereka bahwa kampung di Malaysia adalah miskin dan usang mula runtuh sedikit demi sedikit. Namun perubahan ini hanyalah satu permulaan. Setelah menyaksikan pemandangan yang indah dan merasai kehangatan layanan penduduk tempatan Liana, secara semula jadi mengeluarkan telepon pintarnya dan mula merakam. Dia mempunyai puluhan ribu pengikut dan merupakan seorang pempengaruh yang berpengaruh di Malaysia. Pada mulanya dia berniat untuk mendedahkan kemunduran kampung di pantai timur, tetapi kawasan yang dilawatinya jauh mengatasi jangkaannya. Liana merakam detik matahari terbenam yang mewarnai pemandangan sawah padi menjadi keemasan dan memuat naiknya dengan kapsen ringkas. Kampung di pantai timur berbeza dari yang dibayangkan. Tenang dan indah. Hasilnya, dalam masa beberapa menit sahaja ramai pengikutnya mula memberi respons. Cantiknya tempat nih. Langsung tak sama dengan kampung-kampung lain. Kampung di Terengganu nih macam dalam lukisan. Respons yang di luar jangkaan itu mengejutkan Liana. Ruang komen di bawah kirimannya dipenuhi dengan message tanpa henti. Zulaika menjenguk dari sebelahnya dan bergumam. Semua orang terkejut ya. Memang berbeza dengan kampung yang kita bayangkan. Dia sendiri telah menyaksikan kebersihan, keteraturan, serta sikap penduduk yang tenang dan mula kehilangan kata-kata. Aina walaupun masih kelihatan, tidak dapat menerimanya, melihat bagaimana penduduk tempatan dengan bangganya menjaga tradisi dan menjalani kehidupan mereka, dan pikirannya juga beransur-ansur berubah. Ini sama sekali berbeza dengan kemunduran yang mereka jangkakan. Di sisi lain, Melissa benar-benar terpukau dengan keindahan dan ketenangan pemandangan desa itu. Dia merenung sawah padi yang terbentang luas di hadapannya, dan seolah-olah menyadari sesuatu, dia perlahan-lahan berkata, "Kampung di Malaysia ini bukan sekadar kampung kan? Aku rasa ia bukan sahaja tempat yang tenang dan damai, tetapi juga sebuah tempat yang kaya dengan budaya dan sejarah yang mendalam." Mendengar kata-katanya, Liana mengangguk seolah-olah bersetuju. Sebelum datang ke sini, dia juga tidak berminat dengan kampung di Malaysia, tetapi kini dia mula memahami daya tarikannya. Malam itu mereka berempat berehat di sebuah inap desa sambil berbual mesra melepaskan lelah seharian. Liana memegang telepon pintarnya, memikirkan kandungan kiriman baharu. Setelah berpikir sejenak dia berkata, "Aku datang ke sini pada mulanya hanya untuk melancong. Tetapi cara hidup di kawasan ini banyak memberi pengajaran kepada kita." Dalam kata-katanya, tersirat bahwa perjalanan ini bukan lagi sekadar lawatan ke tempat-tempat pelancongan, tetapi telah menjadi satu penemuan yang lebih mendalam. Keesokan paginya mereka berempat melawat sebuah pasar tani tempatan. Di sana tersusun sayur-sayuran segar, dan hasil kraft tangan setiap satunya bersinar seolah-olah melambangkan kebanggaan penduduk tempatan. Barangan ini bukan sekadar objek, tetapi Yaren dapat merasakan keikhlasan hati para pembuatnya. Para pelancong juga terpikat dengan daya tarikannya. Pemandangan di mana kebanggaan penduduk tempatan meresap ke dalam industri pelancongan membuatkan mereka berempat tidak dapat menyembunyikan rasa terkejut. Zulaikha sudah tidak lagi mampu mengatakan bahwa kampung di Malaysia sedang mengalami kemunduran seperti dahulu. Sesuatu di dalam hatinya telah berubah. Pemandangan kampung yang pada asalnya biasa-biasa sahaja di matanya, kini telah menjadi sebuah tempat yang mempunyai makna yang lebih mendalam. Mereka mula merasakan sedikit demi sedikit bahwa perjalanan ini bukan sahaja untuk mendedahkan realiti kampung di Malaysia, tetapi telah menjadi satu peluang untuk menilai semula nilai-nilai diri mereka sendiri. Semakin lama mereka tinggal, semakin berubah pemikiran mereka berempat. Pada mulanya mereka menganggap kampung di Malaysia sebagai kawasan yang mundur dan miskin, tetapi realitinya sama sekali berbeza. Penduduk di sini hidup tenang dan ramah, persekitarannya bersih, dan setiap rumah dijaga dengan baik. Budaya tradisional diwarisi dan satu cara hidup yang makmur serta penuh kebanggaan berakar umbi di sini. Suatu hari, mereka berempat dijemput untuk menyertai satu majelis ramah mesra dengan penduduk tempatan. Penduduk kampung menyambut mereka dengan mesra dan berkongsi tentang kehidupan mereka. "Kami turun-temurun hidup di sini, harmoni bersama alam semula jadi. Mungkin tidak sama dengan kehidupan selesa di bandar, tetapi di sini ada kemakmuran yang berbeza," kata seorang lelaki tua sambil tersenyum. Mendengar kata-kata itu,
Zulaikha termenung. Dalam pemikirannya masih terlekat stereotip bahwa kampung adalah sama dengan ketidakselesaan dan kemunduran. Tetapi orang-orang di hadapannya berasa bangga dengan kehidupan mereka, dan wajah mereka memancarkan kepuasan. Ada orang yang hidup dengan penuh kebanggaan seperti ini? Zulaikha bergumam tanpa sadar. Namun di dalam hati Aina, perasaan yang bercampur baur timbul. Bagi dirinya yang selama ini amat yakin bahwa Kuala Lumpur adalah pusat kemajuan negara, mengakui keindahan kampung di Terengganu dan kemakmuran hidup penduduknya sama seperti mencederakan harga dirinya sendiri. Tetapi ini mungkin hanya satu pengecualian. Kepesatan pembangunan di KL mereka pasti tidak akan dapat kejar. Aina coba sedaya upaya untuk meyakinkan dirinya. Malam itu, mereka berempat berbual di bilik inap desa mereka. Liana sambil melihat telepon pintarnya berkata dengan sedikit teruja, "Tengoklah kiriman aku tular dengan cepat." Kata-kata itu membuatkan tiga yang lain segera mengalihkan pandangan mereka. Skrin telepon Liana dipenuhi dengan jumlah notifikasi yang mengejutkan. Komen daripada pengikutnya muncul bertalu-talu bagaikan ombak. Kandungan komen-komen itu semuanya dipenuhi dengan rasa terkejut dan teruja. Melisa yang sedang berbaring di atas katil berbisik, "Mungkin kita yang terlalu tidak mengenali negara kita sendiri." Aina terdiam sejenak kemudian mengangguk. Walaupun hatinya masih degil, dia merasakan bahwa nilai-nilai dirinya telah digoncang oleh perjalanan ini. Tetapi KL juga tidak kalah. Lihatlah pembangunan di sana. Aina memulakan ayatnya tetapi tidak dapat menyudahkannya. Keesokan paginya mereka berpeluang melawat sebuah sekolah rendah. Di sana kanak-kanak bermain dengan ceria dan guru-guru mengajar mereka dengan teliti. Padahal, ini kampung persekitaran pendidikannya begitu sempurna, kata Zulaikha. Penduduk tempatan turut melabur dalam pendidikan demi masa depan anak-anak mereka. Tujuan perjalanan ini adalah untuk membuktikan keadaan menyedihkan di kampung. Tetapi apa yang mereka saksikan adalah dunia yang sebaliknya. Kehidupan penduduk sama sekali tidak miskin malah kaya dari segi rohani. Community juga berfungsi dengan baik. Aina memandang pemandangan dari tingkap bas dan berpikir, apa sebenarnya yang ingin kita lihat? Dia mula merasa dengan pedih betapa berat sebelahnya pandangannya yang selama ini memandang rendah terhadap kawasan luar bandar. Selepas meninggalkan kampung itu, mereka berempat singgah di Pantai Penarik untuk lawatan terakhir sebelum pulang. Mereka memutuskan untuk menikmati pemandangan pantai yang terkenal itu. Pemandangan pantai yang luas dengan pasir keemasan dan air laut yang membiru kelihatan sungguh memukau. Liana terpesona dengan keindahan sekelilingnya, segera mengeluarkan telepon pintarnya dan mula merakam video. Melihat pemandangan matahari terbenam yang berpadu dengan ombak keemasan, dia tidak dapat menahan rasa kagumnya. Pemandangan ini juga membuatkan Melisa berasa lapang. Dia menarik nafas dalam-dalam dan bergumam, udara di sini sangat segar. Rasa sungguh selesa. Zulaikha melihat gelagat kedua-dua rakannya dan berpikir dalam diam. Dia merasakan bahwa kampung di negerinya sendiri juga mempunyai banyak tempat yang hebat. Tetapi di sini terasa ada sesuatu yang berbeza. Dia berbisik, kampung halaman kita juga cantik. Tetapi di sini ada perasaan yang istimewa. Dalam kata-katanya tersirat bahwa prasangka terhadap kampung yang dirasainya sepanjang perjalanan telah beransur-ansur pudar, digantikan dengan image baharu yang mula terbentuk. Dia merasakan stereotip di dalam hatinya bahwa kampung adalah kawasan miskin hampir runtuh sepenuhnya. Aina memerhati mereka bertiga dari tepi dengan riak wajah yang rumit. Dia keliru karena hatinya begitu tersentuh padahal selama ini dia memandang rendah pada kawasan luar bandar. Namun satu peristiwa berlaku yang mengubah pemikirannya secara muktamad. Liana mengambil gambar dengan latar belakang ombak keemasan dan matahari terbenam. Apabila dia menunduk untuk melihat skrinnya, riak wajahnya tiba-tiba berubah. Gambar yang terhasil kelihatan, seolah-olah diambil oleh juru gambar profesional dengan image yang sangat jelas. Garis bentuk pulau-pulau di kejauhan kelihatan tajam, warna biru langit dan keemasan ombak sangat terang dan menakjubkan. Luar biasa. Langitnya sangat jernih, jerit Melisa terkejut. Zulaikha juga bergumam. Di KL pasti tidak dapat gambar macam ni. Langit selalu kelabu, kerana jerbu. Aina merenung gambar itu tidak terkata apa-apa. Selama ini dia menganggap kawasan luar bandar sebagai kawasan yang mundur dan terbantut, tetapi gambar di hadapannya ini membuktikan dengan jelas bahwa pandangannya salah. Pada detik itu, sesuatu berubah di dalam hati mereka berempat.
Mereka merasa sedikit malu dengan diri mereka yang dahulu memandang rendah terhadap kampung di negara sendiri. Duduk di atas sebuah bangku di tepi pantai, mereka berempat merenung skrin telepon pintar dalam diam untuk seketika. Dalam gambar yang mereka ambil, terdapat langit biru yang jernih, perincian pulau-pulau yang jelas, dan ombak indah yang disinari matahari terbenam. Ia benar-benar seperti gambar muka depan majalah. Melissa berbisik, selama ini di KL kita santiasa hidup dikelilingi oleh pencemaran udara dan kesesakan. Tapi udara di sini sangat bersih. Kenapa baru sekarang kita sadar? Zulaikha berkata dengan ekspresi yang rumit. Sangat berbeza dengan kawasan luar bandar yang lain. Kampung di Terengganu ini bukan sahaja tidak mundur, malah mempunyai sejenis kemakmuran yang tidak ada di bandar. Dia yang dahulu menganggap kampung sebagai kawasan yang usang, kini pandangannya telah diterbalikkan sepenuhnya oleh pemandangan di hadapannya. Liana sedang memeriksa komen daripada pengikutnya. Gambar dan video yang dimuat naiknya ke media sosial menerima respons bertalu-talu. Tak sangka, ada kampung secantik ini jauh beza dengan kampung lain. Gambar nih betul ketak disunting. Susah nak percaya. Dan banyak lagi suara-suara terkejut yang terkumpul. Mungkin kita memang silap selama ini, kata Liana perlahan. Terhadap kata-katanya, Aina tidak menjawab, tetapi ekspresinya jelas menunjukkan bahwa nilai-nilai yang dipegangnya selama ini sedang goyah. Mengimbas kembali perjalanan ini, Aina merasa dengan pedih betapa sempitnya pemikirannya dahulu. Anggapannya bahwa kampung adalah miskin dan usang, hanyalah tekaan sebelah pihaknya sahaja. Persekitaran sebersih ini adalah perkara biasa di sini. Sejujurnya aku sedikit cemburu, kata Zulaikha. Walaupun terasa berat untuk mengakui kekurangan di bandar sendiri, hatinya terpaksa mengakui kelebihan persekitaran di Terengganu. Malam itu mereka berempat menginap di sebuah inap desa dan berbual hingga larut malam. Mungkin kita memang langsung tidak mengenali negara kita sendiri, kata Melissa, dan semua orang mengangguk dalam diam. Begitulah pandangan mereka berempat terhadap kawasan luar bandar Malaysia sedang mengalami perubahan besar. Namun itu hanyalah satu permulaan. Pada pagi hari terakhir, mereka berempat berpeluang melawat sebuah keluarga petani tempatan. Di sana mereka bertemu dengan seorang lelaki berusia 70 konan bernama Pak Cik Ismail. Oh, kamu semua dari Kuala Lumpur ya? Selamat datang Pak Cik Ismail. Menyambut mereka dengan senyuman mesra. Masa muda dulu Pak Cik pernah juga ke KL. Ia sebuah bandar yang hebat dengan budaya dan sejarahnya yang tersendiri. Kata-kata Pak Cik Ismail mengejutkan mereka berempat. Mereka tidak menyangka seorang pakcik di kampung akan menunjukkan rasa hormat sedemikian terhadap bandar besar. Tapi bagaimana pertanian di sini dapat bertahan? Bukankah anak-anak muda semua sudah berpindah ke bandar, tanya Aina dengan terus terang. Pakcik Ismail menunjuk ke arah ladangnya dan menjawab, memang betul penduduk berkurangan. Tetapi kami yang tinggal di sini mencari jalan untuk berinovasi. Kami perkenalkan teknologi pertanian terkini, tanam tanaman berkualiti tinggi, dan jual terus kepada restoran-restoran mewah di bandar. Lagipun sejak kebelakangan ini, ada juga anak muda yang pulang ke kampung. Anak pakcik yang bekerja di KL dulu pun sudah balik 5 tahun lepas. Sekarang, dia bertani bersama pakcik. Ketika itu, anak pakcik Ismail Farid muncul. Dia berusia 30-an. Walaupun masih kelihatan seperti orang bandar, dia kelihatan selesa memakai pakaian kerja ladang. Dulu saya bekerja di sebuah syarikat teknologi di KL, tapi saya ingin mewarisi pertanian keluarga di kampung halaman. Sekarang saya perkenalkan pertanian jitu menggunakan drone dan AI untuk menanam padi dan sayur-sayuran berkualiti tinggi dengan lebih efisien. Penjelasan Farid membuatkan mereka berempat ternganga. Kampung di Malaysia menggunakan teknologi terkini dan generasi muda pulang dengan penuh kebanggaan. Ini memberikan impak yang sangat besar kepada mereka. Bagaimana dengan pendapatan? Tanya Liana dengan sopan. Lebih kurang sama dengan pekerja di bandar, malah mungkin lebih tinggi. Beras organik kami di pasar raya mewah di KL kadang-kadang boleh dijual, sehingga berpuluh ringgit sekampit. Lagipun kos sara hidup di sini rendah, dan yang paling penting dapat tinggal bersama keluarga. Kata-kata Farid membuatkan mereka terdiam. Pada saat itu stereotip mereka tentang kampung yang miskin runtuh sama sekali. Pak Cik Ismail menghadiahkan mereka beras segar sebagai buah tangan. Kalau dapat biarkan kawan-kawan di KL merasai hasil dari kampung Pak Cik akan sangat gembira. Kehangatan hati ini membuatkan mata Aina bergenang. Dia merasa dengan pedih betapa bodohnya dia selama ini memandang rendah terhadap kampung. Kami benar-benar minta maaf.
Selama ini kami memandang rendah pada kampung di Malaysia, kata Aina sambil menundukkan kepala. Pakcik Ismail tersenyum lembut. Tidak mengapa. Datang ke sini dan merasainya sendiri, itulah yang paling penting. Sama ada KL atau Terengganu, kita semua ada banyak perkara yang boleh dipelajari antara satu sama lain. Kata-kata ini secara muktamad mengubah hati mereka berempat. Mereka belajar dari seorang petani di kampung bahwa yang penting bukanlah persaingan antara wilayah, tetapi saling memahami dan menghormati. Selepas pulang, mereka berempat kembali ke kehidupan masing-masing. Tetapi pengalaman di Terengganu telah mengubah nilai-nilai mereka secara besar-besaran. Liana menyunting semula gambar dan video dari perjalanan itu dan menerbitkannya di media sosial dengan tema baharu. Tajuknya, Wajah Sebenar Kampung di Malaysia. Dia membandingkan imajinasinya tentang kampung yang usang. Dengan pemandangan indah yang dilihatnya di Terengganu menyampaikan perbezaan di antaranya. Kiriman itu serta-merta mendapat sambutan hangat. Pengikutnya meluahkan rasa terkejut. Tak sangka ada kampung seindah ini. Sangat berbeza dengan kampung-kampung lain. Rupa-rupanya bukan sahaja bandar kampung di Malaysia pun setanding dengan negara maju. Liana merasa malu dengan dirinya yang dahulu pernah menerbitkan kiriman yang mempersendakan kawasan luar bandar. Melihat reaksi pengikutnya, dia berazam untuk menyebarkan lebih banyak maklumat yang benar pada masa akan datang. Melissa disebabkan oleh perjalanan ini menjadi lebih berminat dengan budaya tempatan. Selepas pulang, dia mula mengkaji dasar alam sekitar dan pembangunan luar bandar di Malaysia dan juga mula belajar lohat tempatan. Dia benar-benar merasakan bahwa Malaysia mempunyai banyak perkara yang boleh dipelajari. Zulaikha sebelum perjalanan sentiasa memandang rendah pada kampung. Tetapi setelah melawatnya sendiri, dia menyadari bahwa pandangannya salah. Kampung di Malaysia bukan sekadar kampung. Ia mempunyai sejenis kemakmuran. Dia berharap lebih ramai orang tahu tentang daya tarikan kampung, lalu mula menulis panduan pelancongan. Dan Aina mengalami perubahan yang paling besar. Dia merasa dengan pedih betapa sempitnya dunia yang dilihatnya dunia, di mana dia memandang rendah pada kawasan luar bandar, dan menganggapnya sebagai kawasan yang terbantut. Dunia ini lebih luas. Aku mesti pergi ke lebih banyak tempat yang berbeza untuk belajar, sambil bergumam begitu dia mula merancang perjalanan baharu. Suatu hari Aina mendapat peluang untuk membuat pembentangan di dalam kelas universitinya. Topiknya ialah peranan komuniti luar bandar dalam Asia modern. Tanpa teragak-agak, dia membentangkan pengalamannya di Terengganu. Dahulu saya sentiasa berpikir bahwa kampung di Malaysia adalah tempat yang mundur. Tetapi setelah melawatnya sendiri, saya mendapati di sana wujud sebuah masyarakat yang mampan yang menggabungkan teknologi terkini dengan tradisi. Mereka menjaga alam sekitar, mengekalkan komuniti dan mencipta sebuah tempat yang menarik, yang mampu menarik generasi muda untuk kembali. Saya rasa ini memberikan banyak pengajaran untuk pembangunan luar bandar di negara kita. Pelajar-pelajar yang mendengar pembentangannya terkejut dengan perubahan Aina. Karena Aina yang dahulu tidak akan sekali-kali memuji kawasan luar bandar, profesornya juga memberi ulasan, ini adalah satu kesadaran yang hebat. Pembentangan ini membuatkan kita memahami dengan mendalam betapa pentingnya untuk pergi sendiri dan melihat dengan mata sendiri. Kini mereka berempat masih berhubung secara berkala, mengimbau kenangan perjalanan itu. Mereka juga merancang untuk melawat kawasan luar bandar di negeri lain pada masa akan datang. Di media sosial Liana, gambar-gambar kampung di Terengganu masih sering diterbitkan menjadi pencetus perubahan prasangka ramai warga kota terhadap kawasan luar bandar. Melissa kini aktif dalam kerja-kerja komuniti dan berharap dapat menyumbang kepada pertukaran budaya antara bandar dan luar bandar pada masa hadapan. Zulaika telah menyiapkan buku panduan pelancongannya, menerbitkan sebuah buku yang mengandungi message untuk melihat dunia tanpa prasangka. Manakala Aina mengambil jurusan pengajian antarabangsa, bercita-cita untuk menjadi seorang diplomat pada masa hadapan, menyumbang kepada keharmonian dan persefahaman dalam negara. Kampung di Malaysia sama sekali bukan kawasan miskin. Di sana terdapat alam semula jadi yang kaya, serta masyarakat yang hidup dengan penuh kebanggaan. Yang paling penting di sana terdapat hati yang mesra menyambut para pengunjung. Begitulah perjalanan mereka berempat berakhir. Tetapi bagi mereka, ia juga merupakan langkah pertama menuju ke dunia baharu. Kepentingan untuk membuang prasangka pergi sendiri dan melihat dengan mata sendiri. Keindahan menghormati dan memahami budaya yang berbeza. Mereka berempat di sebuah kampung di Malaysia telah mempelajari pelajaran paling berharga dalam hidup mereka.